Di Melaka sebut sedekah tulak bala. Sedekah tulak bala. Saya sangka sedekah tulak bala ni tradisi nenek moyang orang Melayu sebelum Islam. Rupanya dong sedekah tolak bala ni ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'. Sedekah menolak bala dan sedekah menolak, menghilangkan, menjauhkan daripada mati su'ul khatimah. Maka banyak-banyak sedekah. Sebenarnya kita sudah saya ni sakit Ustaz Abdul Somad, pergilah ke hospital. Orang dari tempat-tempat jauh pun datang ke Melaka. Awak ke Melaka nak apa? Nak melawat. Awak ke Melaka nak apa? Nak berubat. Datang berubat. Saya berubat sudah. Pergi kepada Tuan Syekh, Tok Guru minta doa, sudah juga. Ada satu yang belum. Datang seorang sakit lutut. Lututnya bernanah, 7 tahun tak sihat-sihat. Dia datang menjumpai Imam Abdul Rahman Ibn Mahdi. Imam Abdul Rahman Ibn Mahdi, aku ni sakit, tak ada boleh sembahyang dulu, lutut sakit bernanah, apa ubatnya? Imam Abdul Rahman Ibn Mahdi sembahyang sunat 2 rakaat. Selepas itu dia ingat hadis Nabi. Apa kata hadis Nabi? Dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit dengan bersedekah. Lalu dia sampaikan, ada hadis Nabi. Apa hadisnya? Obati orang sakit dengan bersedekah. Kalau engkau ingin sihat, engkau cari kampung yang susah dapat air, gurun pasir kering, engkau buat perigi. Orang Melaka sebut perigi juga. Kau buat perigi, kau buat tempat air. Maka dia cari kampung, dia buatkan tempat air. Selepas itu dia datang lagi kepada Imam Abdul Rahman Ibn Mahdi. Imam Abdul Rahman Ibn Mahdi, ya, lutut aku sudah kering, nanahnya sudah hilang. Orang yang tak, apa kata orang, apa ni, tak rasional. Apa hubungan perigi dengan lutut bernanah? Sakit datang dari mana? Dari Allah. Sihat datang dari mana? Dari Allah. Sulitkah bagi Allah mengeringkan lutut bernanah? Jangan lutut bernanah, laut Melaka boleh kering, apalagi lutut bernanah. Allah tinggal katakan saja kun fayakun, jadi. Maka sebenarnya apa yang inginkan Allah Ta'ala? Allah ingin menunjukkan dia kuasa. Aku kuasa, aku mampu untuk membuat apa yang tidak engkau mampu. Oleh sebab itu maka diantaranya, itu kan zaman dulu Abdul Somad, zaman Abdul Rahman Ibn Mahdi, dah lama dah. Zaman sekarang apa ada orang yang sihat kerana sedekah ini? Saya sampaikan tazkirah di Islamic Center Kampar Riau tentang hadis dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit dengan sedekah. Selepas saya tazkirah, turun, kami makan, datang jamaah. Ustaz Abdul Somad, ya, dulu istri saya kena penyakit di rahimnya, maaf, masa kami scan ada kista. Orang Melaka sebut kista juga, sista, sis, pokoknya itulah dia. Sebesar duit. Dia tengok sebesar duit, kata doktor, tuan, ini istri tuan mesti operation, ini mesti dihilangkan, tapi nanti mudaratnya besar. Sebab kalau ini dihilangkan, rahimnya hilang. Kalau rahimnya hilang, apa maknanya? Dia tak boleh mengandung lagi. Banyak perempuan kalau doktor cakap ini mesti dihilangkan, rahim hilang, menangis dia meleleh mata. Istri dia menangis, laki dia pula senyum. Kenapa dia senyum? Tanyalah. Tak boleh. Rupanya dia ingat hadis Nabi SAW, dawu mardakum bis sadaqah, sadaqah. Dia panggil, dia jemput anak yatim, bagi makan. Dia pergi pada fakir miskin, bagi. Dia pergi ke masjid, dia tolong. Dia buatkan perigi, dia buatkan tempat wuduk, dia buatkan toilet. Dia cek lagi, rupanya mengecik, hilang. Cek lagi, doktor pun heran, awak makan apa? Tak ada, makan asam pedas ya. Kenapa ini hilang? Rupanya hadis Nabi, kami yakin betul Ustaz Somad dengan ini. Aku tak percaya lah. Aku dah sedekah hari-hari tak hilang juga. Rupa sedekah RM3. Mana hilang? Cubalah banyak sikit.
Oleh sebab itu maka Allah Subhanahu wa taala, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kita, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi Allah tak memberikan ampunan kepada orang yang syirik. Dosa-dosa kita ini kalau Allah itu tidak Ghafur, tidak Rahim, tidak Rahman, tidak, sudah lama kita ini rata dengan tanah. Kalau Allah hendak, kalau Allah berkuasa, sikit saja. Wa idzal bi'aru fujirat, ketika lautan diletupkan, mohon maaf beribu maaf, bukan doa, bukan pula menakut-nakuti tuan-tuan, bukan menakuti puan-puan. Kita ni duduk di tepi laut, betul. Saya masa di hotel malam tadi sampai petang semalam, saya buka tingkap, saya tengok, tepi laut ini kalau naik air ni ke atas, saya ni di tepi laut ni, saya ni di tepi laut ni sekarang. Kemudian kami pun naik ke atas tower. Naik ke tower, dijelaskan dengan guide. Apa kata dia? Ustaz Somad, kita ni di laut. Jadi bukan tepi laut, bukan. Ini dulu ni air ni Ustaz. Kemudian ditimbun reklam, maka tak ada lagi laut. Rupanya bukan pula tepi laut, di tengah laut. Jadi kalau Allah berkuasa, na'udzubillah, dia guncang sikit aja tepi laut, habis. Allah masih sayang sama kita, Allah masih lagi kasih dengan kita, maka kita jaga. Dan kalau Allah jatuhkan hukuman itu, yang kena bukan cuma yang jahat saja. Tsunami dulu manakala datang, apa dia tengok? Ini sembahyang, tak jadilah gitu. Semua rata dengan tanah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu pada azab Allah, kalau dia datang, dia tidak menimpa yang jahat-jahat saja, yang baik-baik habis rata dengan tanah. Itulah maka ada penting amar ma'ruf nahi munkar, sebab azab Allah kalau datang, na'udzubillah. Bagaimana cara menolak azab ini? Dulu orang tua-tua kita, datuk-datuk kita, ayah, mak, ibu, bapa kita, apa kata mereka? Mari kita banyak sedekah, sedekah tulak bala. Di Melaka sebut sedekah tulak bala, sedekah tulak bala. Saya sangka sedekah tulak bala ni tradisi nenek moyang orang Melayu sebelum Islam. Rupanya sedekah tolak bala ni ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu, sedekah menolak bala, dan sedekah menolak, menghilangkan, menjauhkan daripada mati, su'ul khatimah. Maka banyak-banyak sedekah. Sebenarnya kita sudah ditetapkan hari itu akan melanggar seekor kambing. Na'udzubillah. Kenapa Ustaz pilih kambing? Entah tiba-tiba ingat kambing je. Sebenarnya hari itu takdir buruk. Tadi kan ada kita berdoa supaya dijauhkan dari takdir buruk. Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallini man tawalla, barik li fima ata'it wa qini bi rahmatika syarra ma wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Jauhkan aku daripada takdir buruk. Doa kunut, salah satu isi doa kunut, jauhkan aku daripada takdir buruk. Tertulis takdir kita hari itu untuk melanggar kambing. Rupanya subuh tu lupa doa kunut. Waqini syarra ma qadait. Itulah gunanya kita sembahyang berjamaah. Kita lupa, imam takkan lupa. Imam lupa, kita ingatkan dari belakang. Macam mana cara mengingatkan imam? Subhanallah. Tapi rupanya hari itu dia lupa, imam pun lupa juga. Bagaimana kita nak hilangkan takdir buruk ini? Dengan sedekah, bukan salat. Nah, salat. Itulah makanya pagi. Setiap pagi malaikat mamin muslimin yusbihu. Setiap orang beriman yang hidup pada waktu subuh, maka Allah kirimkan dua malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah hari ini, bagilah dia ganti. Siapa yang bersedekah hari ini, bagi dia ganti. Tapi Allah ni adil. Yang tak bersedekah, Allah bagi juga malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak bersedekah, binasakanlah harta bendanya. Siap-siaplah. Bagaimana kita nak menolak ini?
tolaklah dengan sedekah itu.